Kisah Para Rasul bab 13. Di antara jemaah di Antiokhia ada beberapa orang nabi dan guru. Barnabas, Simeon yang bergelar Niger, Lukius dari Kirene, Menahem yang dibesarkan bersama Raja Herodes, dan Saul. Sedang mereka beribadat kepada Tuhan dan berpuasa, Roh Kudus berkata kepada mereka, "Khaskan Barnabas dan Saul untukku, bagi melaksanakan tugas yang telah kutetapkan untuk mereka." Setelah berpuasa dan berdoa, mereka meletakkan tangan ke atas Barnabas dan Saul, lalu melepaskan mereka pergi. Barnabas dan Saul diutus ke Seleukia oleh Roh Kudus. Dari situ mereka berlayar ke pulau Siprus. Apabila sampai di Salamis, mereka menyampaikan firman Allah di Saumaah orang Yahudi, dibantu oleh Yohanes. Mereka pergi ke serata pulau itu hingga sampai di Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang ahli sihir bernama Baryusha, seorang nabi palsu Yahudi. Dia berkawan baik dengan Sergius Paulus, pemerintah pulau itu, seorang yang bijaksana. Sergius Paulus memanggil Barnabas dan Saul karena ingin mendengar firman Allah. Akan tetapi, Elimas ahli sihir itu, ini namanya dalam bahasa Yunani, coba menghalang pemerintah itu daripada percaya kepada Yesus. Saul, yang juga disebut Paulus, dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu merenung ahli sihir itu dan berkata, "Hai kamu anak iblis, seteru segala yang benar, kamu yang penuh dengan tipu daya. Tiadakah kamu mau berhenti memesongkan jalan Tuhan yang betul? Tuhan akan menghukum kamu pada saat ini juga. Kamu akan buta, tidak dapat melihat cahaya matahari buat beberapa waktu." Dalam sekelip mata, Elimas merasa kabus gelap menyelaputi matanya. Dia pun berjalan teraba-raba mencari orang yang dapat memimpinnya. Apabila pemerintah itu melihat apa yang terjadi, dia pun mempercayai Yesus dan amat kagum akan pengajaran Tuhan. Paulus dan rakan-rakannya berlayar dari Pafos ke kota Perga di tanah Pamfilia. Dari situ Yohanes meninggalkan mereka lalu pulang ke Yerusalem. Yang lain meneruskan perjalanan dari Perga ke kota Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka masuk ke Saumaah lalu duduk di situ. Selepas pembacaan Taurat Musa dan kitab nabi-nabi, ketua-ketua Saumaah itu menghantar orang berkata kepada kedua-dua rasul itu, "Saudara-saudara, sekiranya ada sesuatu nasihat untuk menggalakkan orang di sini, silalah sampaikan." Paulus bangkit, memberikan isyarat, lalu berkata, "Saudara-saudara orang Israel dan sekalian yang takut kepada Allah, dengarlah. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita untuk dijadikan bangsa besar ketika mereka tinggal menumpang di Mesir. Allah membawa mereka keluar dari Mesir dengan kuasanya. Selama 40 tahun di gurun, Dia bersabar dengan kelakuan mereka. Dia membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan dan menjadikan kawasan itu kepunyaan umatnya. Segala ini berlaku selama 450 tahun. Selepas itu, Allah mengurniai mereka hakim-hakim sampai ke zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka memohonkan seorang raja. Lalu Allah memberi mereka Saul anak Kis daripada suku Benyamin sebagai raja mereka selama 40 tahun. Setelah Allah memecatnya daripada takhtanya, Allah memberi mereka Daud pula sebagai raja. Allah berfirman tentang Daud, "Aku mendapati Daud, anak Isai, seorang yang menyenangkan hatiku. Dia akan melakukan segala yang kuingini." Daripada keturunan Daud inilah Allah membangkitkan Yesus, seorang penyelamat bagi umat Israel, sebagaimana telah dijanjikannya. Sebelum Yesus memulakan tugasnya, Yohanes menyeru supaya semua orang Israel bertobat daripada dosa dan dibaptiskan. Ketika tugas Yohanes hampir selesai, dia berkata kepada orang ramai, "Siapakah aku ini pada sangkaanmu? Aku bukanlah dia yang kamu nanti-nantikan itu. Dia akan datang kemudian, dan aku ini tidak layak membuka kasutnya pun." Hai saudara-saudara keturunan Abraham, dan semua yang takut akan Allah, kepada kitalah Allah telah menyampaikan berita penyelamatan itu. Penduduk Yerusalem dan ketua-ketua mereka tidak sadar bahwa penyelamat itu ialah Yesus. Mereka tidak memahami ajaran nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat
maka mereka menghukum Yesus. Dengan tindakan mereka itu, segala yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi menjadi kenyataan. Walaupun mereka tidak ada apa-apa asas untuk menjatuhkan hukuman bunuh kepada Yesus, mereka mendesak Pilatus menjatuhkan hukuman itu ke atasnya. Setelah mereka melakukan segala yang tersurat dalam kitab suci tentangnya, mereka menurunkan jenazahnya dari salib dan meletakkannya di dalam makam. Akan tetapi, Allah membangkitkannya daripada kematian. Selepas itu, selama beberapa hari dia menampakkan dirinya kepada mereka yang dahulu mengiringinya dalam perjalanan dari Galilea ke Yerusalem. Kini mereka itu menjadi saksi baginya kepada umat Israel. Dengan demikian, kami datang ke sini untuk menyampaikan berita baik ini kepada kamu. Allah telah melaksanakan untuk kita apa yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita dengan membangkitkan Yesus daripada kematian. Sebagaimana tersurat dalam Mazmur bab 2, "Engkau anakku, pada hari ini aku menjadi bapamu." Allah telah membangkitkannya daripada kematian. Dia tidak akan mati lagi. Tentang ini Allah berfirman, "Aku akan memberkatimu dengan berkat yang suci, sebagaimana telah kujanjikan kepada Daud." Dalam suatu ayat lagi firman-Nya, "Engkau tidak akan membiarkan orang sucimu yang setia itu reput di dalam kubur." Daud melakukan suruhan Allah ketika dia hidup. Apabila dia meninggal, dia dimakamkan di sisi nenek moyangnya dan jasadnya reput. Namun demikian, ini tidak terjadi kepada dia yang dibangkitkan Allah daripada kematian. Oleh itu, ketahuilah saudara-saudara, melalui Yesus, berita pengampunan dosa disampaikan kepada saudara sekalian. Setiap orang yang percaya kepadanya, diampuni segala dosanya yang tidak dapat diampunkan melalui Taurat Musa. Berhati-hatilah, supaya apa yang telah disebutkan oleh nabi-nabi tidak menimpa saudara sekalian. Dengarlah hai orang yang menghina Allah, kamu akan terkejut dan punah. Apa yang kulakukan kini tidak akan kamu percayai, walaupun diterangkan kepadamu. Apabila Paulus dan Barnabas meninggalkan Saumaah itu, mereka diminta untuk meneruskan penerangan tentang hal-hal tersebut pada hari Sabat berikutnya. Setelah bersurai perhimpunan di Saumaah itu, ramai orang Yahudi maupun orang bangsa lain yang telah memeluk agama Yahudi mengikut Paulus dan Barnabas. Kedua-dua rasul itu menasihati mereka supaya sentiasa hidup berpegang teguh pada kasih kurnia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, hampir seluruh penduduk kota itu berhimpun mendengar firman Tuhan. Setelah dilihat oleh orang Yahudi betapa ramainya orang datang itu, timbullah hasad dengki dalam hati mereka, lalu mereka membangkang kata-kata Paulus serta mencelanya. Namun demikian, Paulus dan Barnabas bercakap dengan berani. Mereka berkata, "Memang seharusnya firman Allah disampaikan kepada kamu terlebih dahulu. Akan tetapi, disebabkan kamu menolak firman-Nya dan menganggap dirimu tidak layak menerima hidup kekal, kami berpaling daripadamu dan pergi kepada bangsa asing. Inilah perintah Tuhan kepada kami. Aku telah menetapkan kamu menjadi cahaya kepada bangsa-bangsa, supaya kamu akan membawa penyelamatan daripadaku sampai ke hujung bumi." Orang bangsa asing bersukacita dan memuji firman Tuhan setelah mendengar kata-kata itu. Mereka yang dipilih Allah untuk menerima hidup kekal pun percayalah kepada Yesus. Firman Tuhan tersebar di serata daerah itu. Orang Yahudi menghasut orang yang berkuasa di kota itu dan wanita-wanita terkemuka bangsa asing yang takut akan Allah. Mereka mula menganiaya Paulus dan Barnabas lalu mengusir kedua-duanya dari daerah tersebut. Rasul-rasul itu pun mengebaskan debu dari kaki mereka sebagai bantahan terhadap orang di situ lalu pergi ke Ikonium. Bagaimanapun, para murid Yesus amat bergembira dan dipenuhi Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 14. Di Ikonium, Paulus dan Barnabas juga masuk ke Saumaah dan kata-kata mereka begitu berkesan sehingga ramai orang Yahudi dan orang Yunani percaya kepada Yesus. Akan tetapi, orang Yahudi yang tidak mahu percaya kepada Yesus menghasut orang bangsa lain sehingga mereka marah dan menentang murid Yesus. Rasul-rasul itu tinggal lama di situ dan berkata-kata dengan berani tentang Tuhan. Tuhan pun menunjukkan kebenaran kata-kata mereka tentang kasih kurnia-Nya
dengan memberi mereka kuasa melakukan pelbagai tanda dan mukjizat. Penduduk bandar itu terbahagi dua. Sebahagian memihak kepada orang Yahudi dan yang sebahagian lagi kepada rasul-rasul itu. Kemudian orang Yahudi dan bangsa lain serta ketua-ketua mereka berpakat untuk menganiaya dan merejam rasul-rasul itu. Apabila rasul-rasul itu mendapat tahu tentang hal itu, mereka lari ke Listra dan Derbe, kota-kota di Likaonia serta daerah sekitarnya. Di situ mereka menyampaikan Injil. Di Listra ada seorang lelaki yang lumpuh kakinya sejak lahir dan tidak pernah berjalan. Dia duduk mendengar kata-kata Paulus. Pada pandangan Paulus, orang itu dapat disembuhkan karena dia mempunyai iman. Oleh yang demikian, Paulus merenungnya sambil bersuara lantang. Bangunlah, berdiri tegak. Lalu orang itu melompat berdiri dan mula berjalan. Orang ramai melihat apa yang dilakukan oleh Paulus itu, lalu berseru dalam bahasa Likaonia. Lihatlah, Tuhan telah menjelma sebagai manusia dan turun ke dunia. Dengan demikian, Barnabas dipanggil mereka Zeus dan Paulus disebut Hermes, karena dia yang terutama bercakap. Imam dewa Zeus yang rumah berhalanya di luar kota, datang membawa lembu jantan dan kalungan bunga ke pintu gerbang untuk dijadikan korban persembahannya dan orang ramai kepada rasul-rasul itu. Apabila Barnabas dan Paulus mendengar apa yang hendak dilakukan oleh orang di situ, mereka mengoyak-ngoyakkan pakaian dan berlari ke tengah-tengah orang ramai sambil berseru, Mengapa kamu berbuat begini? Kami manusia biasa seperti kamu sekalian. Kami datang membawa berita baik, supaya kamu berhenti daripada pemujaan yang sia-sia ini dan datang kepada Allah yang hidup, yang menjadikan langit, bumi, dan laut serta segala yang di dalamnya. Pada zaman silam, Allah membiarkan manusia mengikut jalan masing-masing. Namun demikian, Allah sentiasa memberikan kesaksian tentang dirinya dengan kebaikan yang dilakukannya. Dia mengurniaimu hujan dari langit dan hasil dari bumi menurut musimnya. Dia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Sungguh pun rasul-rasul itu berkata begitu, sukar juga mereka menghalang orang ramai mempersembahkan korban kepada mereka. Setelah itu, beberapa orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium mempengaruhi orang ramai sehingga berpihak kepada mereka. Mereka merejam Paulus, kemudian menyeretnya keluar kota dengan sangkaan dia sudah mati. Akan tetapi, apabila murid Yesus mengelilinginya, dia bangun lalu masuk semula ke dalam kota. Esoknya dia keluar pergi ke Derbe bersama Barnabas. Setelah mengkabarkan berita baik kepada semua penduduk dan membawa beberapa orang menjadi murid Yesus, kedua-duanya kembali ke Listra, ke Ikonium, dan Antiokhia. Di sana mereka menguatkan hati para murid Yesus dan mengingatkan mereka supaya berpegang teguh pada kepercayaan mereka. Katanya, Memang tidak dapat dielakkan bahwa kita masuk ke dalam kerajaan Allah dengan menanggung banyak kesusahan. setelah menetapkan para tua-tua bagi setiap jemaah dan berdoa serta berpuasa, mereka menyerahkan tua-tua itu kepada Tuhan yang sudah pun dipercayai oleh mereka. Setelah melalui Pisidia, rasul-rasul itu sampai di Pamfilia. Mereka menyampaikan firman Allah di Perga, kemudian pergi ke Atalia. Dari sana mereka belayar ke Antiokhia, tempat mereka dahulunya diserahkan kepada anugerah Allah untuk tugas yang baru diselesaikan mereka. Setelah sampai di sana, mereka menghimpunkan jemaah lalu menceritakan segala yang telah dilakukan Allah melalui mereka dan bagaimana Allah telah membukakan pintu kepercayaan bagi orang bangsa asing. Mereka tinggal di situ beberapa lama bersama murid Yesus yang lain.